Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, cikgu ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan syabas kepada murid-murid serta warga pendidik yang telah mengikuti pembelajaran melalui program Ikhlas Kelolaan SSTP dan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Apa khabar semua? Cikgu doakan murid-murid sentiasa sihat dan bersemangat untuk belajar meskipun kita masih terhimpit dengan pandemik COVID-19. Murid-murid yang cikgu kasihi, nama cikgu Siti Suhaila binti Abdullah atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Su dalam kalangan anak didik cikgu. Cikgu merupakan guru Bahasa Melayu di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Marziah Kubang Batang, Tumpat, Kelantan. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala lantaran pada hari ini cikgu diberikan peluang untuk berkongsi ilmu dan membimbing murid-murid dalam subjek Bahasa Melayu KSSM tingkatan 2. Sudahkah murid-murid bersedia? Jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, pada hari ini murid-murid akan mempelajari unit 6 di bawah tajuk Budi Disemai, Bakti Diduai yang terkandung dalam tema ketiga buku teks Bahasa Melayu tingkatan 2 yang bertajuk Kerjaya Kermecu Impian. Murid-murid cikgu yang bijaksana, sebelum kita meneroka pendakian ilmu dengan lebih jauh lagi, cikgu ingin menyatakan standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini murid-murid akan mempelajari kemahiran menulis. Standard kandungannya ialah 3.4 menulis untuk menghasilkan perenggan dalam karangan secara terancang. Manakala standard pembelajarannya pula ialah 3.4.4 menulis karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik. Selain itu, cikgu harapkan pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat menulis karangan dengan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik. Itulah yang terkandung dalam objektif pembelajaran. Murid-murid, berdasarkan format soalan pentaksiran tingkatan 3 yang terkini, karangan respons terhad ataupun karangan pendek ini dikemukakan dalam kertas 2 bahagian A. Cikgu percaya murid-murid sudah pun biasa menulis karangan ini semasa berada di tingkatan 1. Bukankah begitu? Baiklah murid-murid, hanya satu soalan yang dikemukakan dan murid-murid wajib menjawab soalan ini. Suatu kerugian jika murid-murid mengabaikan bahagian ini. Sebanyak 10 markah diperuntukkan untuk bahagian karangan respons terhad. Jadi, murid-murid dicadangkan supaya menulis karangan ini dalam masa 15 minit sahaja. Panjang karangan ini adalah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Murid-murid yang cikgu kasihi, seterusnya cikgu ingin berkongsi ilmu tentang kaedah penulisan karangan respons terhad. Sebelum itu,
cuba murid-murid imbas kembali apakah bentuk maklumat yang sering dipaparkan dalam soalan ini. Syabas murid-murid. Murid-murid memang sangat bijak. Bagus sekali. Baiklah, antara bentuk maklumat yang sering dikemukakan dalam soalan karangan respons terhad ini termasuklah rangkai kata yang mengandungi frasa idea, iklan, poster dan gambar yang mengandungi frasa idea. Murid-murid, sebelum anda menulis karangan ini, pastikan murid-murid membaca kata kunci soalan agar murid-murid memahami kehendak soalan yang sepenuhnya. Murid-murid perlu menulis karangan berdasarkan idea yang diberikan dengan mengembangkannya menjadi beberapa ayat yang lengkap dalam bentuk perenggan. Seterusnya, sebelum murid-murid boleh menulis karangan ini, murid-murid boleh menulis karangan ini dalam satu perenggan ataupun beberapa perenggan. Walau bagaimanapun, cikgu galakkan murid-murid menulis dalam 3 ataupun 4 perenggan. Untuk makluman murid-murid, perenggan-perenggan tersebut perlulah mengandungi 3 komponen utama, iaitu 1 perenggan pendahuluan, 1 ataupun 2 perenggan isi berkaitan idea yang diberikan dan komponen yang terakhir ialah perenggan penutupan. Murid-murid, perenggan pendahuluan haruslah ditulis dalam ayat yang ringkas dan padat, iaitu sekitar 10 hingga 15 patah perkataan sahaja. Murid-murid, cikgu syorkan cara yang paling mudah untuk menulis karangan respons terhad, iaitu murid-murid perlu mengira bilangan frasa ataupun idea yang diberikan. Setiap idea ataupun frasa perlu dikembangkan menjadi satu ayat. Jadi, jika ada 6 idea, maka murid-murid akan memperoleh 6 ayat. Seterusnya, murid-murid tambah pula dengan bahagian pendahuluan dan penutupan, maka terbinalah 8 ayat kesemuanya. Sekiranya setiap ayat mengandungi 10 patah perkataan, bermakna murid-murid telah berjaya menulis 80 patah perkataan. Murid-murid boleh menulis melebihi 80 patah perkataan. Tiada salahnya. Tetapi harus diingat, hal ini boleh menjejaskan fokus murid-murid untuk menulis karangan yang seterusnya, iaitu karangan bahagian B. Oleh itu, sebaik-baiknya patuhilah masa dan bilangan perkataan yang dicadangkan agar murid-murid tidak ketinggalan dan kerugian markah. Murid-murid, pada perenggan penutupan karangan, murid-murid digalakkan menulis satu nilai yang berkaitan dengan idea ataupun frasa yang diberikan. Perenggan penutupan biasanya mengandungi ayat harapan, ayat cadangan maupun ayat ajakan. Pastikan murid-murid menyemak karangan yang ditulis. Pastikan tiada kesalahan ejaan dan tanda baca.
Seterusnya, cikgu akan kongsikan sepintas lalu tentang panduan penskoran bagi soalan karangan respons terhad. Baiklah murid-murid, dari segi kriteria penskoran untuk peringkat karangan cemerlang, markah yang akan diperoleh adalah antara 8 hingga 10 markah. Untuk membolehkan murid-murid memperoleh markah yang cemerlang, idea yang ditulis perlulah relevan dengan tugasan, manakala huraian ideanya perlu jelas dan menarik. Seterusnya dari segi bahasa pula, binaan ayat yang perlu ditulis perlulah menggunakan ayat yang gramatis. Kosakatanya perlu luas dan tepat. Selain ejaan dan tanda baca juga perlu betul. Seterusnya, penanda wacana pastikan murid-murid gunakan dengan betul juga. Dan terakhir sekali, kesalahan bahasanya adalah minimum. Seterusnya, untuk peringkat baik pula, kategori markahnya adalah antara 8 hingga 7 markah bagi membolehkan murid-murid memperoleh markah yang baik. Idea yang ditulis biasanya masih relevan dengan tugasan. Huraian idea pula masih jelas dan masih menarik. Di sini murid-murid lihat pemfokusan kepada perkataan masih. Seterusnya, dari segi bahasa pula, binaan ayatnya pula masih gramatis. Kosakatanya luas. Dari segi penggunaan ataupun penulisan ejaan dan tanda bacanya masih betul. Penanda wacananya juga masih betul dan kesalahan bahasa juga masih minimum. Seterusnya untuk peringkat penguasaan minimum, iaitu markahnya antara 3 hingga 5 markah. Karangan yang memperoleh markah pada tahap penguasaan minimum biasanya mempunyai idea yang kurang relevan dengan tugasan. Huraian ideanya pula kurang jelas dan kurang menarik. Manakala dari segi bahasanya pula, binaan ayatnya kurang gramatis, kosakatanya juga terhad dan kesalahan bahasanya ketara. Dan untuk tahap yang terakhir, peringkat yang terakhir iaitu tidak berjaya mencapai tahap penguasaan minimum. Markahnya antara 0 hingga 2 markah. Secara keseluruhannya, jawapan calon menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun mempelajari kaedah-kaedah penulisan karangan respons terhad ataupun karangan pendek. Sekarang, untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita lakukan aktiviti pentaksiran bilik darjah atau PBD bagi standard pembelajaran 3.3.4 iaitu menulis karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Kita baca arahan soalannya. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis suatu karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Ayuh kita teliti kata kunci dan idea yang diberikan dalam soalan ini. Kata kuncinya ialah langkah-langkah pemilihan kerjaya. Antara frasa yang diberikan ataupun idea yang diberikan ialah
Yang pertama, pilihan kerjaya. Kedua, ilmu dan kemahiran. Yang ketiga, menguasai pelbagai bahasa. Yang keempat, minat. Yang kelima, graduan. Keenam, karnival kerjaya. Dan yang terakhir, berusaha dengan gigih. Baiklah murid-murid, tadi murid-murid telah pun meneliti frasa ataupun idea yang diberikan dan cikgu minta murid-murid kenal pasti dengan teliti maklumat tersebut. Jadi sebagai latihan untuk PDD pada hari ini, murid-murid perlu mengemukakan idea-idea yang sesuai dengan perkataan yang diberikan. Isi-isi yang dikemukakan hendaklah ada gabung jalin dengan penggunaan penanda wacana selain penggunaan ayat yang jelas, menarik dan matang. Mari kita lihat skrip jawapan contoh bagi latihan tadi. Murid-murid boleh baca atau buat semakan bersama-sama dengan cikgu. Setiap orang mempunyai pilihan kerjaya mereka sendiri. Ada yang suka bekerja sendiri, manakala ada yang lebih selesa bekerja makan gaji. Pemilihan kerjaya berdasarkan ilmu dan kemahiran yang dimiliki serta kebolehan menguasai pelbagai bahasa menjadi aspek dominan. Minat juga penting dalam menentukan tahap kejayaan seseorang dalam sesuatu kerjaya yang diceburi. Seterusnya, bagi graduan yang ingin menceburi dunia pekerjaan, karnival kerjaya dan program seumpamanya dapat membantu mereka. Oleh itu, setiap individu perlu berusaha dengan gigih demi merealisasikan kerjaya yang diimpikan. Murid-murid perlulah menulis dan membuat semakan terhadap ayat-ayat yang telah ditulis. Kira bilangan perkataan, pastikan perkataan tersebut tidak melebihi 80 patah perkataan, iaitu perkataan yang telah dihadkan. Jadi murid-murid lihat, cikgu telah pun mewarnakan perkataan-perkataan frasa-frasa yang telah diberikan tadi. Baiklah, jom kita semak keseluruhan karangan tersebut sekali lagi. Setiap orang mempunyai pilihan kerjaya mereka sendiri. Ada yang suka bekerja sendiri, manakala ada yang lebih selesa bekerja makan gaji. Pemilihan kerjaya berdasarkan ilmu dan kemahiran yang dimiliki serta kebolehan menguasai pelbagai bahasa menjadi langkah dominan. Minat juga penting dalam menentukan tahap kejayaan seseorang dalam sesuatu bidang yang diceburi. Seterusnya, bagi graduan yang ingin menceburi dunia pekerjaan, karnival kerjaya dan program seumpamanya dapat membantu mereka. Oleh itu, setiap individu
perlu berusaha dengan gigih demi merealisasikan kerjaya yang diimpikan. Selesai sudah penulisan karangan kita. Jadi murid-murid lihat bilangan perkataannya 78 patah perkataan dan bilangan perenggan yang cikgu cadangkan untuk ditulis adalah sebanyak 3 perenggan. Baiklah murid-murid yang dikasihi, cikgu amat berharap agar murid-murid dapat memahami dengan jelas tentang kaedah penulisan karangan respons terhad pada hari ini. Seterusnya, murid-murid dapat mempraktikkan ilmu yang dipelajari dengan sebaik mungkin. Cikgu doakan murid-murid terus komited dan cemerlang dalam pelajaran. Jadi, sebelum cikgu mengundur diri, cikgu berharap murid-murid sentiasa menjaga diri, mematuhi SOP. Terima kasih sekalum budi. InsyaAllah ada umur ketemu lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.